Tolong, tolong. Apa yang perlu kita lakukan dalam situasi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Penjualan Nabi Muhammad Tauhid, Penyelaras Unit Sains Kolej Vocasional Kelang, para pensyarah serta para pelajar yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kepada Ilahi, gestur dengan inayah dan kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama dalam anjung selera pada pagi yang hening ini. Marilah kita mengikhlaskan kehadiran kita dalam majlis ilmu pada pagi ini demi kecemerlangan pendidikan dan pertambahan pengetahuan ilmu baru. Tahniah kepada semua pelajar atas kehadiran ke program ceramah dan demonstrasi bantuan awal kecemasan dan teknik pengukuran parameter kesihatan badan anjuran Unit Sains Kolej Vocasional Kelang dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Daerah Kelang pada hari ini. Bagi pihak majlis juga, saya mengalu-alukan kedatangan dua orang penceramah ke program kita pada hari ini, iaitu Encik Adli Syafiq bin Azaman, penolong pegawai perubatan dari Klinik Kapal, dan Encik Biz Banat anak lelaki Munusani, penolong pegawai perubatan Klinik Pandamaran. Terima kasih atas kesediaan Tuan memenuhi undangan pihak sekolah dan selamat berkenalan. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan ini dengan sukacitanya mempersilakan Encik Adli Syafiq bin Azaman, penolong pegawai perubatan dari Klinik Kapal, untuk mengendalikan program dan memulakan sesi ceramah. Majlis dengan ini mempersilakan. Penolong pegawai perubatan dari Unit Kesihatan Primer, Pejabat Kesihatan Daerah Kelang dan bertugas di Klinik Kesihatan Kapal. Okay. Ni first time tau saya bagi dekat pelajar tau. So biasanya kita bagi dekat staf kesihatan. So lain sikit. So dia punya lain sikit. Okay. First of all, siapa tahu bantuan awal kecemasan tu merangkumi apa? Fikir semua, fikir logik ni. Apa yang bantuan asas kecemasan? Siapa boleh bagi? Selain CPR. So orang ingat bantuan awal kecemasan ni semata-mata CPR. Jadi banyak lagi komponen lain. Ada siapa bagi contoh? Penat semua ya, puasa. Okay. Dia selain daripada CPR, bantuan awal kecemasan adalah choking, mangsa tercekik. Lagi satu, orang accident. Orang accident, kita bantu dia. Itu pun bantuan awal kecemasan juga. Pendarahan, kita berhentikan pendarahan, itu pun bantuan awal kecemasan juga. Okay, kita jangan, dekat mind kita jangan set bantuan awal kecemasan ni hanya CPR saja. Okey? Jadi hari ini kita lebih kepada CPR lah. Sebab ni dalam silibus kan. Okey, CPR. CPR nama panjangnya adalah Cardiopulmonary Resuscitation. Okey. Cardiopulmonary Resuscitation ni adalah dia merangkumi bantuan asas yang melibatkan satu, bukaan saluran pernafasan. Yang kedua, bantuan pernafasan. Yang ketiga, bantuan peredaran darah melalui chest compression, iaitu tekanan dada. Yang keempat ni adalah nice to know lah.
penggunaan AED, Automated External Defibrillator, AED. Siapa pernah tengok AED tu macam mana rupa dia? Dia biasa aja dekat mana? Ambulan lagi? Buat kecemasan. Kecemasan lagi? Bilik pembedahan. Nah, kalau perasan, biasanya dekat shopping kompleks yang besar ataupun dekat airport, diorang akan ada satu ruang khas untuk AED. Siapa pernah jumpa dekat airport? Siapa pernah pergi tu mesti pernah jumpa. Dia ada warna merah kat tepi, ada satu ruang. Dekat situ ada AED. AED ni mudah guna, sesiapa pun boleh guna. Ya. Lagi satu, pengurusan mangsa tercekik dengan benda asing. Okey, CPR ni dia terbahagi kepada kita 3 kategori umur ya. Satu, bayi bawah 2 tahun. Yang ni yang lama lah. Sekarang kita bayi bawah 2 tahun dikira infant lah. Yang kedua, kanak-kanak 3 hingga 12 tahun. Yang keempat, dewasa. Dalam CPR, apa yang penting sekali yang kita kena buat? Sebelum kita buat CPR tu, apa yang paling penting sekali? Apa dia? Cek nadi. Lagi, sebelum cek nadi, apa kita nak buat? Okey, itu betul. Yang first kali kita kena pastikan, kalau dia pengsan, kena pastikan dia pengsan sebab apa. Kita kena pastikan dia pengsan sebab apa. Alright. Kalau dia pengsan disebabkan, contoh, dia berdiri kat tengah panas berdiri kat tengah panas, tiba-tiba dia pengsan. Kita sampai, kita cek pernafasan dia dulu. Jangan cek nadi dulu, kita cek pernafasan dia dulu. Cek nadi itu betul, tapi first cek pernafasan. Sebab pernafasan yang paling penting. Ada setengah orang dia ada nadi tapi pernafasan tak ada. Alright. First kali bila kita dah ada sesuatu kecemasan berlaku, yang first kali kita kena berkomunikasi dengan orang sekeliling. Kalau kita seorang-seorang itu, kita kena menjerit, minta tolong. Siapa? Minta tolong. Ada orang pengsan. Okay, itu first. Yang second sekali, kita kena pastikan kita kena berinteraksi dengan Pusat Koordinasi Bantuan Kecemasan, iaitu 999. Kalau dah tak ada orang langsung, tak ada orang boleh tolong dah, kita telefon 99. Okey. Yang kedua, masa saya tadi mengenal pasti mangsa mengalami jantung berhenti mengejut. Yang itu maksudnya dia tak ada bernafas, dia tak ada nadi. Itu kita kena pastikan lah. Yang ketiga, kita melakukan CPR berkualiti tinggi. Okay. Jadi CPR, kalau kualiti dia tak tinggi, sia-sia, penat je buang masa kita buat CPR kalau kualitinya tak tinggi. Right? Okay. CPR yang berkualiti tinggi adalah first, kadar tekanan 100 hingga 120 kali dalam seminit. Agak-agak larat tak nak buat 100 dalam 120 kali dalam seminit? Kita buat chest compression. Larat tak? Percaya tak? Adik-adik ni semua lagi larat daripada saya. Jadi yang penting teknik betul. Dia bukan tenaga, dia teknik betul. Kalau teknik kita betul, kita boleh buat 120 kali dalam masa seminit. Alright. Kedalaman tekanan adalah 5 cm hingga 6 cm. Macam mana kita nak tahu 5 cm hingga 6 cm kita tekan kat dalam tu? Agak, betul, agak. Takkan kita nak ukur bagi membaris tak kan? Okey, lagi satu, kurangkan gangguan. Gangguan yang paling penting. Jangan ada gangguan waktu kita buat CPR. Kalau ada gangguan, kita punya kualiti dalam CPR tu dah tak ada. Alright? Dalam masa 10 saat pertama tu, pastikan tak ada gangguan sewaktu kita melakukan CPR. Okey, sewaktu kita buat CPR, bila kita buat chest compression, pastikan dada tu kembali kepada asal sebelum kita buat yang nombor 2. Nanti kita akan tunjuklah macam mana. Alright. Yang ni chain of survival lah.
Ini yang saya dah terangkan tadi. Yang first sekali, kenal pasti segera dan hubungi 999. Yang kedua, CPR segera. Yang defibrilasi ni nice to know lah, nice to know. Sebab tak semua tempat kita ada AED. Rawatan awal pasca resusitasi ni dia hospital lah. Okay, yang ni yang penting. Alright. Bila orang pengsan, dalam masa 4 minit yang pertama tu adalah golden minute. Golden minute. Yang itu yang paling penting sekali. Sebab apa? Sebab lebih 4 minit kita punya otak akan mula mengalami penyusutan dan akhirnya boleh menyebabkan kematian otak. Ada orang dia ada kematian otak tapi dia hidup, dia bernyawa, tapi dia macam patung lah. Dia tak boleh buat apa-apa, dia cuma hidup saja. Okay, 0 hingga 4 minit brain damage, kecacatan otak tak akan berlaku. 4 hingga 6 minit dia dah start berlaku lah, tapi dia punya kadar keterukannya tu belum teruk lagi lah, kita boleh selamatkan dia lagi. 6 hingga 10 minit dia dah mula di pertengahan, sama ada dia nak brain damage, kematian otak ataupun boleh diselamatkan. Dah lebih 10 minit dah sia-sia dah tak boleh nak buat apa, memang brain damage totally sebab oksigen dah tak sampai ke otak. Okey, sistem pernafasan dan jantung. Inilah komponen penting. Organ yang paling penting kat dalam badan kita adalah jantung dan sistem pernafasan. Okey, yang first kita nak selamatkan, kita mesti pastikan jantungnya berdegup semula. Alright. Yang kedua, kita kena pastikan dia bernafas semula. Okey. Ya. Sistem pernafasan terdiri daripada apa? Jawapan ada kat depan. Siapa boleh jawab? Siapa berani? Seorang nak seorang. Seorang saya tahu betul. Bangun. Saluran pernafasan dan paru-paru. Saluran pernafasan dan paru-paru. Nanti dulu. Saluran pernafasan tu dari mana ke mana? Dari hidung ke paru-paru. Betul. Hidung, mulut, saluran pernafasan dan paru-paru. Betul. Jangan takut dia. Okey. Sistem peredaran darah pula terdiri daripada jantung dan salur darah. Apa kaitan jantung dengan paru-paru? Apa kaitannya? Dia belajar sains mesti tahu ni. Jantung darah. Salur darah Paru-paru untuk apa? ambil oksigen. Untuk oksigen. Salur darah jantung untuk Angkat oksigen. Betul. Betul lah tu. Alright. Okey, oksigen yang disedut apabila menarik nafas benda diterima darah. Inilah yang masuk ke jantung ni. Biasanya CPR kita lakukan paling common sekali bagi dewasa adalah sudden cardiac arrest. Jantung tiba-tiba terhenti. Okey. Jantung tiba-tiba terhenti, dia tidak dapat mengempam darah ke seluruh badan. Okey, dia tak dapat alihkan oksigen. So dia berhenti. Okey. Keadaan ini boleh disebabkan oleh apa? Common sekali. Serangan jantung. Sekali yang lain lemas. First time. Siapa yang jawab lemas tadi? Bagus dia. Staf kesihatan pun tak tahu. Bagus. Okey, ini yang paling biasa sekali lah, serangan jantung, benda asing dekat saluran pernafasan, lemas, stroke, substance usage, guna dadah, ganja. Ni paling common sekali kat remaja ya. Sudden cardiac arrest sekarang ni tahun 2020, 2019, 2018. Paling ramai sekali remaja. Cardiac arrest disebabkan oleh substance. Dia tak dihisap ganja pun, tapi dia dapat daripada vape. Vape dia titik. Dia tak tahu titik tu ingat flavor biasa. Rupa-rupanya dadah, ETC.
So berhati-hati. Kalau ada yang merokok ke, isabel ke, bulan-bulan puasa ni boleh belajar perlahan berhenti ya. Dan kadar kematian remaja disebabkan oleh substance semakin tahun semakin meningkat ya. Dia bukan semakin menurun, semakin meningkat. So hati-hati, muda gini. Okey, seterusnya renjatan elektrik, alahan yang kritikal dan trauma. Okey, serangan jantung berlaku apabila sebahagian tisu jantung tidak menerima bekalan oksigen daripada darah dan tidak dapat berfungsi. Tanda-tanda serangan jantung. Tanda-tanda serangan jantung adalah sakit dada yang kuat, kurang atau lebih daripada 5 minit, on off ataupun berterusan. Yang kedua, rasa berat dan tidak selesa pada dada. Ketiga, susah bernafas. Keempat, pucat terutama pada muka. 5, berpeluh-peluh. Keenam, pening atau hampir hitam. Siapa tahu universal sign untuk orang sakit jantung? Universal sign. Ini kalau kita tahu ni, kita boleh selamatkan orang daripada awal lagi. Sebelum dia pengsan, sebelum jantung dia terhenti, kita boleh selamatkan dia. Kan? Universal sign orang yang mengalami sakit dada, sakit jantung adalah dia meletakkan tangannya ke dada belah kiri. Dia akan pegang dia. Dia akan pegang. Mula dia akan pegang. Dia tak akan menjerit, dia tak tolong. Bila dia dah rasa susah dah bernafas, baru dia akan minta tolong. Universal sign-nya macam ni. Biasa kita akan nampak orang tua lah. Orang tua dia akan letak. Kalau orang muda, dia biasanya dia tak ada universal sign tau. Orang muda kadang-kadang dia sakit jantung. Dia sakit jantung sebenarnya, tapi dia komplain, saya sakit penyik ulu hati. Saya penyik ulu hati. Kenapa 2-3 hari ni saya penyik ulu hati, rasa berpeluh-peluh. Bila tanya makan macam mana? Okey, makan. Makannya kuat tu apa semua. Bila kita tanya faktor risiko, jadi hisap rokok. Satu. Lepas tu dia melakukan aktiviti badan yang berlebihan. Bersenam terlampau banyak pun bahaya juga ya. Okey. Itu yang penting. Okey, faktor risiko yang utama berlakunya serangan jantung. Yang first sekali adalah sejarah keluarga dalam serangan jantung. Ini common sekali lah. Yang kedua, peningkatan umur. Tapi peningkatan umur ni kita dah tak boleh pakai sangat kat sekarang. Dah berubah. Yang 2018 punya kita dah tak kira peningkatan umur faktor risiko. Sebab sekarang umur 18-19 pun dah banyak yang kena serangan jantung. Okey, ini faktor risiko yang boleh diubat. Okey, yang boleh diubah ni tabiat lah. Tabiat kita. Satu, tabiat merokok. Kedua, hipertensi. Tekanan darah tinggi. Kalau kita kawal, kita boleh mengurangkan risiko untuk mendapatkan serangan jantung. Ketiga, paras kolesterol darah yang tinggi. Yang keempat, kencing manis lah. Yang ni lebih kepada orang tua. Okey, yang lain yang boleh diubah, yang ni remaja lah. Remaja, orang bawah umur 40 ya. Obesiti, gaya hidup yang kurang aktif atau terlebih aktif. Yang ketiga, tekanan stres. Jangan stres. Okey, ni saya ajar teori dulu ya. Untuk CPR. Untuk CPR dewasa, kita kena ingat algoritma DRSABC. Senang je, Dr. ABC. Okey. D is for danger. Danger. Soalan saya, danger yang penting kat kita ke kat pesakit? Sebelum kita nak buat CPR, danger kat kita ke danger kat pesakit yang kita kena tengok dulu? Dua-dua. Kat mana sama kita? Betul, kita. Kenapa kita? Lula. Takut kena langgar satu. Takut berjangkit. Berjangkit, boleh juga. Yang first kali, danger kat kita sebabnya kita kena tengok dulu situasi. Ada ular. Ular, betul, ular. Ular biasa kat hutan. Kedua yang paling common sekali, renjatan elektrik. Kau orang tu kena renjatan elektrik, tempat tu berair.
nak pergi buat CPR kat orang tu? Tak. Kalau macam tu tak boleh buat ya. Sebab kita tak boleh buat apa-apa. Kalau dia kena renjatan elektrik tapi sekeliling dia selamat, kita boleh cuba untuk buat CPR. Kalau dia kena renjatan elektrik, tempat tu berair, dia akan bahaya kat kita, dia akan bahaya kat orang lain juga. Alright. Lepas dah tahu kita yang selamat, kita dah safe, danger tak ada kat kita, baru kita R. R is respond. Okey, saya tunjuk cara respon ya. Respon bukan sini. Cik, okey cik. Bukan macam tu Nampak. Respon. Ni dia baring. Dia dah terbaring. Respon yang pertama adalah Tepuk. macam mana? Tepuk. Tepuk. Tepuk macam ni dik? Tepuk kat mana? Kat bahu, betul. Macam ni. Betul? Jangan tepuk. Cik. Sia-sia. Dia tak akan sedar. Dia dah tak sedar. Kalau tepuk, cik, okey cik, dia tak akan bangun. So kita akan bagi force. Okey, cik. Cik okey? Kalau dia tak menjawab, okey, kita cek nadi dia. Sambil-sambil lah. Yang ni nice to know cek nadi. Okey, DR, respon dah. Lepas tu kita S. S for shout. Okay, shout. Shout tu menjerit lah. Tolong. Ada orang pengsan. Minta telefon 999. Cuba try buat macam tu ni. Try lah nak dengar. Kena berani. Semua malu-malu ni. Tak malu lagi. Okey. Sebabnya CPR ni ataupun bantuan awal kecemasan ni tak semestinya berlaku dekat orang lain tau, orang yang tak kita kenal tau. Kalau berlaku dekat orang kita kenal, takkan nak tolong macam tu. Saya 9 tahun saya berkhidmat. Ni saya nak cerita sikit lah. Saya dah buat CPR 7 orang dekat kawan baik saya, seorang dekat ahli keluarga saya. Daripada 8 orang tu, seorang je yang selamat. So, ilmu ni bukannya kita guna waktu sekolah je tau. Bukan untuk masuk dalam exam je. Kita boleh guna sampai bila-bila. Kita boleh selamatkan orang. Bila kita dah selamatkan orang, nanti ada satu perasaan. Bila kita dapat selamatkan, kita rasa gembira. Kita rasa bangga. Ingat pesannya sampai bila dia. Okey, lepas kita minta bantuan A. A is buka salur pernafasan. Buka salur pernafasan. Okey. Cara buka salur pernafasan, bukan buka mulut tau. Saya ingatkan. Bukan macam ni tau. Macam mana cara dia? Tekan dahi dia. Saya ingatkan. Okey. Tolak macam ni. Ini kalau dia bukan sebab trauma kalau bukan sebab kemalangan. Kalau kemalangan, jangan sesekali buat head tilt chin lift. Ni namanya head tilt, angkat chin lift. Bukannya bila trauma dia buat macam tu, takut dia accident ada kepatahan dekat dia punya tulang belakang. So bahaya. Okay. Kalau trauma, kita akan buat jaw thrust. Jaw thrust kita akan tarik. Kita akan support bahu dia. Kita akan naikkan dia macam ni. Dia punya dagu saja. So kita akan support dia punya tulang belakang. Alright. Seterusnya breathing. Okay, first kita tengok dia bernafas ke tidak. Okay, cara kita nak tengok dia bernafas ke tidak, yang paling common sekali kita tengok dia punya dada dia ada chest rise atau tidak. Dia ada naik atau tidak. Okay. Kadang-kadang kita dekat kawasan yang terlampau ramai orang, kita susah nak tahu dia ada chest rise ke tidak. Caranya adalah kita dekatkan pipi dia dekat dia punya mulut. Okey, hidung dan mulut kita dekatkan. Kita pandang bahu dia. Alright, kita buat dalam masa 10 saat untuk memastikan dia ada bleeding ataupun chest rise. Dia ada bleeding dan chest rise. Alright. Kalau tak ada, kita teruskan. Okey. Bila tak ada, kita buat CPR. Alright. Nanti bila lagi soalan datang nanti dia akan tunjuklah cara yang betul. Saya akan tunjuk teori dulu. Alright. Kawasan melakukan CPR dekat mana? Ini dada.
Di dada. Dekat mana? Bawah mana dia? Atas perut. Perut. Mana ada jantung kat perut? Dekat lengkung dada. Lengkung dada hampir tepat. Dia tempatnya adalah mid sternum. Mid sternum. Ni sternum, kita punya sternum. Sternum dekat mid, tengah-tengah. Tengah-tengah. Cara nak tahu dia senang je. Okey, ni puting ni kan. Ni puting. Dekat tengah-tengah. Tengah-tengah puting. Kita kena tengok juga kalau orang tu badannya saiz lain, janganlah lurus sangat, tengok betul-betul dekat chest dia kan. Dekat dia puting. Okey, yang paling mudah sekali adalah dekat mid sternum antara dia punya puting. Alright. Lepas tu CP. Okey, kita nak buat chest compression. Tangan kan kita buat pakai dua tangan kan. Tangan mana yang kat bawah, tangan mana yang kat atas? Dominan atas. Dominan atas. Betul, bagus. Contoh saya dominan kanan. So saya letak kat sini. Dekat sini. Right. Lepas tu nak tekan macam ni? Tekan pakai ni. Betul. Tangan kena lurus. Badan straight. Badan straight. Kenapa badan straight? Tekanan kuat. Tekanan kuat, satu. Lagi? Bila kita lurus, kita tak menggunakan power dekat tangan tau. Kita menggunakan power daripada badan kita. Sebab tu saya cakap tadi, korang semua lagi larat nak buat. Orang muda-muda ni banyak tenaga. Alright. Bila lurus, kita tekan. Bila tekan, kedalaman 5 cm. Right? Kedalaman 5 hingga 6 cm. Lepas tu bila kita nak buat yang kedua, pastikan dia dah naik. Betul? Tekan. Tengok tak? Bukan tekan. Bila pastikan tekan, lepas. Right? Okay, yang last sekali, defeat lah. Defeat ni AED. Kita buat CPR, dia ada kiraannya tau. Kiraannya adalah 30 tambah 2. Alright. Kita buat 30 CPR, lepas tu 2 breathing. Betul. Kita nak bagi breathing, macam mana nak bagi breathing? Mouth to mouth. Betul tak? Cara dia Rongakkan dia, kita buat di sini. Hidung tiup, hidung tutup. Hidung tutup. Tiup. Bila kita tiup, satu, sambil kita tengok dia punya chest rise. Right? Kita buat satu, kita tengok, dua. Kita jangan cek nadi lagi. Kita sambung. Kita sambung buat CPR sampai 5 cycle. 5 cycle tu seminit. 5 kali 30 apa? 150. Kalau kita berjaya buat 120 pun dah cukup. Right? Just do breath. Okay, bila kita dah siap buat CPR apa semua, dah lepas 5 cycle, kita check nadi dia, ada nadi, tengok dia bernafas ada. So, kita letak dia dekat recovery position. Okay, recovery position. Recovery position ni adalah posisi mengiring lah. Okay, posisi mengiring. Ini AED lah. Saya tak pernah tengok lah. Ini adalah rupa AED. Butangnya ada 2 je. Senang, satu butang on, satu butang shock. Alright. Yang ini orang tak pandai pun boleh buat, sebab dia akan ajar satu-satu cara dia. Alright. So, kalau suppose ni, kalau untuk basic life support, kat sini kalau ada sesiapa daripada St. John ke ataupun Bulan Sabit Merah, dia akan dapat satu sijil basic life support. Dekat situ dia akan ajar cara macam mana nak guna ini. Alright. Okay, ini yang kedua lah, CPR untuk kanak-kanak.
Alright. Biasa untuk kanak-kanak dia lebih kepada masalah pernafasan daripada jantung. Okay, ingat. Sebabnya kanak-kanak jaranglah ada penyakit jantung. Jarang sangat. First, satu yang boleh menyebabkan dia kesukaran bernafas atau masalah paru-paru, masalah pernafasan adalah tercekik. Tercekik yang paling common sekali adalah pada budak adalah tercekik air. Pernah tersedak susu. Banyak berita dalam TV, budak baby meninggal sebab tersedak susu. Itulah menyebabkan bila dia mengalami kegagaran bernafas, dia akan seterusnya menyebabkan jantung dia terhenti. Okey, dia punya langkah-langkah CPR adalah sama. Kita mula dengan danger, response, shout. Kita tengok airway dia ada pernafasan ke tidak. Kalau pernafasan tak ada, kita buat circulation, kita buat chest compression. 30 tambah 2 sama juga. Dah sekali defibrillation kalau kita ada defib. Dan recovery position, sama saja. Kalau CPR untuk orang dewasa, kita guna 2 tangan. Macam ni pula caranya. Betul tak? Kalau bawah 12 tahun, badan dia kecil sangat. Macam mana kita nak buat? Kita guna tangan dominan, guna sebelah tangan. Sama jugalah. Bila kita buat chest compression, pastikan guna bahu, jangan guna siku. Tekan 1, 2, 3, 4 sampai 30 dan bagi 2 rescue breath. Buat dalam 5 cycle. Right, 5 cycle. Seterusnya CPR untuk bayi. Sama juga. Hujan. Okey. Untuk bayi, saya tak ada bawa communicating baby lah, sikit lah. Bayi biasa kita akan guna 2 jari saja. 2 jari. 2 jari. Tekan. Tempatnya sama. Kita letak je kat tempat dia rata, sama. Tapi baby 15 kali je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bagi rescue breath kalian. Jangan lebih. Sebab bayi dia punya jantung dia masih belum cukup matang lah. Kalau kita terlampau bagi tekanan, takut burst. Satu, takut dia punya tulang rusuk dia patah, yang boleh menyebabkan kecederaan pada. Okey, seterusnya bantuan kepada mangsa tercekik. Tercekik adalah satu kejadian di mana salur pernafasan mangsa tersekat oleh benda asing yang boleh menyebabkan kematian jika tidak dapat dirawat dengan segera. Kejadian tercekik biasanya berlaku semasa makan, bermain, apa lagi? Boleh tercekik. Makan, main, minum, banyak benda boleh menyebabkan tercekik. Right? Okey. Mereka yang mempunyai risiko tercekik adalah mereka yang kurang sedar, mabuk, di bawah pengaruh dadah, ubat-ubatan, tidak boleh menelan dan batuk dengan baik. Sepertinya patient stroke, sakit stroke, ataupun ada masalah gigi. Kenapa? Bila kita ada masalah gigi, kita sakit, kita susah nak bernafas betul-betul. Bila kita ada masalah gigi, kita boleh ada pengumpulan air liur yang banyak dalam mulut. So kena hati-hati ya. Dan hati-hati gigi untuk mengunyah pada waktu usia tua. Okey, ini dia punya. Okay, yang first kita kena periksa keadaan mangsa sama ada dia kritikal ataupun tidak kritikal. Okey, bila kritikal pula kita kena pastikan dia dua lah, sama ada dia sedar ataupun tidak sedar. Kalau dia sedar, kita buat tepuk belakang mangsa 5 kali dengan tepuk perut mangsa, tekan perut mangsa 5 kali. Yang ni saya punya rakan saya akan ajar lah macam mana cara dia. Yang ni kita panggil dia Heimlich maneuver lah. Heimlich maneuver. Kalau dia tidak sedar, kita terus buat CPR. Tak payah nak buat Heimlich maneuver. Okey, bila dia tidak kritikal, kita suruh dia batuk. Kita paksa dia batuk.
Suruh dia batuk banyak kali sambil kita tepuk belakang badan dia. Okey, yang ini simptom tercekik bagi kanak-kanak. Okey, kalau kanak-kanak kebiasaannya simptomnya adalah batuk, tersedak dan bernafas seperti berdengkur. Kita panggil dia stridor. Dia bernafas macam berdengkur. Okey, yang paling biasa sekali kanak-kanak ia berlaku sewaktu dia main lah. Budak-budak biasa paling biasa sekali tertelan Lego, terlanjur syirik. Alright. Ada apa-apa soalan tak? Kalau lepas ni kita nak tunjuk demo lah macam mana cara buat CPR dengan coki. Ada apa-apa soalan tak? Okay. Ada ya? Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya PPP Chris untuk menunjukkan demo macam mana kita nak buat CPR dan choking. Alright? Alright. Accident ya? Tulang rusuk keluar ya? Yes. So, macam mana kita buat CPR? Buat CPR. Tulang rusuk dia terkeluar. Dah patah dah. Oh, dah patah. Memang nampak lah dia patah. Yang itu kita panggil flail chest, open chest pun. Kalau open chest pun kita memang tak akan buat CPR. Kita tak akan buat CPR. Bahaya. Kalau apa-apa jadi nanti kena jawab. Boleh disaman. Okey? Ada soalan lain ni? Ada ya? Alright. Okey, terima kasih ya kepada rakan saya PPP Tafiq. Dah faham sedikit sebanyak tentang CPR kita. Okey, mengantuk kan? Tengok slide je. Okey. Tak apa, ada ketua kelas ke tadi? Ada. Okey, tak apa. Kita revise baliklah apa yang tadi belajar kat slide. Macam cikgu tanya tadi. Sekarang ni tulang rusuk dia tak patah semua. Sekarang ada seorang pesakit tengah jogging. Adik ni. Okay, random saja. Baru boleh buka mata sikit lah kan. Random sikit. Okay. Tengah jogging dekat padang kompleks Pandamaran tu. Ada pakcik guling-guling, dia pergi jatuh atas rumput. Adik rasa nak buat apa? Tolong dia. Okey. First dah tolong dia. Okey, dah ada intention nak tolong. Tapi nak tolong macam mana? Angkat ni. Okey, angkat. Oh, itu jawapan betul tu. Jawapan paling betul sekali tu. Tadi ada abang ada ajar tak? Mula-mula nak buat apa? Dia buat apa? Okey, cek pernafasan ke tidak? Okey. Ada term dengan term DRSABCD. Okey, D tu apa? Adik? D Danger. Okey, danger nak buat apa? Dengan kawasan situasi. Okey, situasi. Tadi pakcik tu dia dekat mana? Rumput. Jadi kita nak bawa pergi mana? Simen. Okey, kita nak tempat yang rata Rata maksudnya masa kita nak tekan dada pesakit, kita nak tempat tu rata, keras, tak adalah lembut sangat. Kalau kita dekat rumput ke apa pun dia mungkin berubah. Masa kita bagi tekanan, kita punya kualiti CPR tu tak ada di sana. Okey, faham. Jadi kita nak tempat rasa. Okey, so kita pergi belakang belakang. Okey, di R tu apa? R. So, siapa nak volunteer? R. Tahu, senang je. Okey, ada hujung sekali tu. R tu apa? Tak apa, jawab je. Okey, R tu respon. Apa maksud respon? Respon. Think logik sajalah, logik. Ini untuk bukan exam tak masuk kan benda ni. Tapi kalau berlaku dekat rumah, kita boleh bantulah ibu ke ayah kita ke apa-apa terjadi, ataupun makcik-pakcik kita ke apa-apa terjadi, kita jadi hero hari tu. Ya, so respon. Apa tu respon? Kita nak tengok refleks dia. Kadang dia jatuh, mungkin dia jatuh tengah tiba-tiba mimpi apa pun dia jatuh.
kita ke mimpi kita tak mungkin lah kan. Okay? Jadi kita tepuk-tepuk, pakcik. Tapi tepuk, kalau orang pingsan, kita tepuk, dia tak dengar. Dia macam dengar jauh je, ada orang panggil. Jadi kita kena cakap, pakcik, kita kena tepuk kuat. Okay, tepuk kat mana? Bahu ni antara satu tempat yang mudah lah kita panggil. Dia tak ada spesifik kita nak ada sensori ke apa-apa. Tapi tempat paling mudah lah kalau kita nak tepuk muka ke apa-apa tak sesuai lah kan. Mudah kita nak tepuk pada bahu dia. So bahu dia, lepas tu kita buat apa? DR. Shout. Cikgu nak jawab kan shout. Shout tu untuk apa? Jerit. Tolong macam tu. Tak bantuan. Tak bantuan. Shout macam mana tu? Okay. Selalunya ada satu error lah di sini. Kita panggil minta tolong bantuan kat public. Ramai ni kan? Okay, tolong call ambulance. Ada orang respon kan? Inilah selalunya. Orang tengok muka masa tengah public ni memang kita kena handle situasi ni dengan betul. Jadi kita panggil apa? Okey, adik baris ke ujung ni, orang yang ketiga baju oranye, tolong callkan ambulance. So next time lepas saya tengah buat CPR ke apa-apa, saya akan pastikan balik. Dah call ambulance ke belum? Dah call belum? Pastikan call lah. Pastikan call ambulance lah. Okay, so kita nak pastikan seorang, kita point seorang, pastikan dia dah bantu kita. Kita kalau nanti call ambulance, satu kemudaratan dia banyak lah. Ramai dah call ambulance. Line 999, 10 orang dapat call, padahal satu kes. Jadi banyak line dekat sana, dia terima satu kes tapi banyak call dia terima. Jadi itu dah mengganggu line 999 satu. Kedua, mungkin ada yang dah call, mungkin rasa saya call, dia tengok, dia ambil telefon, diingatkan dia dah call, diingatkan dia call, padahal tak ada orang inform 999. So kita nak pastikan seorang tu dia dah call lah. Okay, ini adalah lower, ini half sternum, ini adalah lower half sternum. Okay, faham kan? So kita nak menggunakan tangan kita tapak tangan kita yang kat bawah ni, kita terus letak di sini. Okay, satu tangan lagi kita cekam di atas. Okay, faham? So saya akan letak pesakit di sini. Okay, sebaiknya kalau di hospital kalau di atas katil, kita akan naik atas katil lah. Kita akan letak je kaki, letak sini, naik atas katil, kita akan tekan. Sebab apa? Kalau kita tekan macam ni, okay, saya tinggi okey. Kalau yang rendah, okay, yang rendah mungkin dia punya posisi macam ni sikit. So masa kita tekan, kita nak tekan bukan guna tangan. Jawapan betul. Kita nak tekan guna bahu. Bahu tu kita bukan gunakan muscle bahu saja, kita gunakan body weight. Body weight, keberatan badan kita supaya kita tak mudah penat, tekanan dia cantik. Okey. So saya tunjukkan sini ya, sebab saya tinggi, saya senang sikitlah kan. Okey. Saya buat macam ni, nampak? Bahu saya adalah lurus dengan parallel, lurus dengan saya punya pesakit punya dada. Okey. Sekarang ni saya letak sini tangan, nampak? Saya hayun je. Saya tak gunakan tangan pun macam ni. Okey, kalau selalu tengokkan movie, kalau ada dia buat macam ni, selalu cakap ni salah. Terusnya. Ya? CPR. Ya, betul. Seterusnya. Okey. Apakah term yang kita gunakan tempat kita bagi compression? Atau anatomi dia tu? Kita kena tekankan di mana? Nama tadi tu. Okay, saya bagi satu tip sternum. Middle. Lower. Middle. Tengah-tengah tu ada satu. Lower. Middle. Lower half sternum. Okey. Lompat ke soalan seterusnya. Okey. Okey. 4. Highlight yang kita kena bilakah kita kena berhentikan CPR kita? Ya. Bila?
Satu dah habis. Okay, kita berhenti CPR sampai bila lagi? Ni soalan bonus ni, senang aja. Bila kita nak berhenti CPR ni? Fikir logik je. Dah mati. No respon. Okay.